Assalamualaikum dan selamat menonton. Hari ni aku dengan sukacitanya nak mulakan satu segmen baru, iaitu segmen Carta Bata. Dalam segmen ni aku akan keluarkan satu ranking yang berkaitan dengan apa-apa yang melibatkan filem ataupun siri berdasarkan pandangan aku. Okay, so untuk first ranking yang aku nak buat, aku rasa elok kalau aku mulakan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kepada sesiapa yang tak kenal Tan Sri P. Ramlee ataupun tak pernah tengok cerita dia, apa masalah korang? Kesian. So ini adalah 10 filem terbaik arahan Tan Sri P. Ramlee. Nombor 10, Antara Dua Darjat. P. Ramlee ni dia memang suka sentuh isu kemasyarakatan dengan kemanusiaan dalam filem-filem dia. So dalam filem ni mengisahkan pasal cinta terhalang akibat daripada perbezaan kasta. Ya. Aku datang hendak memisahkan. Dibantu dengan lakonan mantap daripada Sadiah, S. Kadarisman. Tolong jangan apa-apakan kepada Ghazali. Dia tak bersalah di dalam perkara ini. Dan S. Samsudin sebagai comic relief menjadikan filem ini seronok untuk ditonton. Gila kau punya wakar. Ditambah pula dengan lantunan dialog yang memukau. Hujan memang pembawa riwayat. Dan lagu Getaran Jiwa yang menggetarkan jiwa. Getaran jiwa. Diakhiri dengan scene penutup yang melengkapkan keseluruhan mesej cerita ni. Bandingkanlah darahmu dengan darahku. Nombor 9, Bujang Lapuk. Perut pun dah lapar, mari kita makan nasi kedai. Bujang Lapuk ni merupakan satu permulaan sebuah franchise yang menjadi legenda sepanjang zaman tau. Dia cerita pasal 3 lelaki bujang yang menjalani kehidupan di sebuah kawasan perumahan sambil diorang nak mencari jodoh. Filem ni showcase satu gaya hidup masyarakat pada zaman hujung 50-an. Dan cerita ni syarat dengan isu jodoh dan perkahwinan. Perannya 1000 serba satu. Kita boleh nampak kepelbagaian cara dalam mencari jodoh, yang mana Sudin represent individu yang memang dah bercinta lama dan menunggu masa nak kahwin. Kalau kau kahwin orang kaya, kau lekas jadi janda. Aziz pula represent orang yang tak mencari jodoh dan sampai masa jodoh tu yang cari dia. Sekarang juga. Suaraku. And Ramlee represent orang yang sentiasa nak mencari jodoh tapi tak berjaya gak. Padahal jodoh tu ada kat depan mata dia sendiri. Cik Norma kah? Iyalah. Siapa lagi? Dan jangan lupa pesanan paling penting sekali yang ada dalam movie ni. Kahwin secara besar-besaran ni semata-mata membazir. Ingat makcik, letak sikit-sikit dah lah. Penat weh nak cari duit. Musang berjanggut. Nombor 8, Musang Berjanggut. Mengisahkan tentang tonila utama dalam misi dia nak mencari isteri idaman dia. Filem ni mengetengahkan konsep pemilihan start daripada pemilihan waris, Laki-laki 100, perempuan 300 tuan. pemilihan pasangan, Muka-muka semua tak ubah macam tepung goma. pemilihan menantu Anak Datuk, misalnya macam kucing. dan pemilihan pemimpin. Undang-undang dalam ini negeri kada yang bikin. Itu semua boleh padam. Filem ni menunjukkan betapa pentingnya korang kena ada kriteria dalam sesuatu pilihan korang dan kesan kalau korang buat pilihan yang salah. Dengan selingan komedi yang cukup, kritikan sosial yang tajam dan penerapan nilai kebijaksanaan sewaktu mengendali situasi. Ini kecil pun ada ular juga. Pada aku, dalam cerita ni, scene paling style masa P. Ramlee berbalas dialog dengan Syarif Abdul nak berebut Puspawangi tu tau. Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh Puspawangi, Cina kawan. Benda paling simple lah yang korang boleh nampak dalam cerita ni. Tak kisah macam mana tinggi pun kedudukan seorang tu, kalau dah bongok, someday mesti kena mainnya. Puspawangi punya pasal, tidak pun kecapa. Begitulah naknya. Nombor 7, Madu 3. Yang terlepas Cik Rani makin terbelit. Kepada penonton yang berminat nak berbini banyak, memang sesuai tengok cerita ni. Cerita ni adalah pasal Jamil yang nak berbini banyak. So dia ni buat macam-macam helah untuk merahsiakan dia punya pernikahan tu tau. Allah Ta'ala telah panjangkan jodoh pertemuan kita, Adinda. Benda start kecoh bila pelakuan dia ni kantoi dengan bini-bini dia. Selamat pengantin baru, Cik Jamil. Yang bestnya filem ni kan, dia tunjuk karakter Jamil ni sentiasa santai tau bila dia nak kencing bini-bini dia ni. Siapa yang kahwin, bang? Kawan akulah, namanya si Jamil. So aku rasa P. Ramlee nak cakap dalam filem ni, bila kau nak menipu, kena relax je, jangan kalut-kalut.
Step dia observe, santai, kencing. Susunan plot dalam cerita ni and selingan komedi tu yang menjadikan filem ni menarik tau. And jangan lupa, filem ni ada satu lagu wajib dekat kenduri kahwin yang kekal sampai hari ni. Selamat pengantin baru. Mestilah merangkak berterus-terusan. Nombor 6, Nujum Pak Belalang. Ni satu lagi filem P. Ramlee yang banyak dengan elemen tipu helah. Filem yang mengisahkan pasal Pak Belalang dengan anaknya Belalang. Diorang ni dapat kesenangan hidup dengan gunakan tipu daya tau. Filem ni merupakan adaptasi daripada cerita dongeng rakyat dan mengetengahkan sikap ketua keluarga yang tak bertanggungjawab. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita di dalam rumah ni tak dapat makan. Sikap orang yang buat perjanjian tanpa fikir. Baiklah, kita bersetuju. And sikap ketua yang lupa jasa anak buah dia hanya sebab satu kesilapan. Ahli nujum, jika mereka tak dapat mengembalikan puteri beta, mereka dihukum patut. Dengan bantuan lakonan Mbak Latif sebagai Belalang yang menyerlah dan menjadi tunjang cerita, Dalang pun ahli nujum juga, Pak. Aisata dan S. Samsudin sebagai pencuri yang kelakar, Untuk aku, apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah? Ahmad Nisfu sebagai raja Kita beroleh kemenangan yang pertama. dan Udo Omar sebagai nujum negara Masai menjadikan filem ni menarik dari awal sampailah habis cerita. Pati tuanku. Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Nombor 5, Ibu Mertuaku. 3 hari aku boleh tempoh. Guys, cinta tu buta. Tapi dalam filem ni korang boleh nampak pasal cinta orang tu 2 kali buta. Filem genre drama ni mengisahkan pasal Kasim Selamat, seorang ahli muzik yang jatuh cinta dengan Sabariah, lakonan daripada Sarimah, tetapi dihalang oleh keluarga Sabariah. Watak Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara, memang dalam cerita ni dia paling menyerlah. Dia menjadi macam penggerak plot dalam filem ni tau. Siapa izin kau masuk di sini? Pergi, keluar dari sini. Perubahan mood dalam filem ni memang ketara gila sebab first half tu korang tengok dia banyak lawak tau. Tapi masuk second half, dia terus jadi melankolik, memang drama heavy gila tau. Memang bagi satu emotional journey yang mantap lah dekat audience. Lagu-lagu dalam cerita ni pun Jangan Tinggal Daku, Jangan tinggal daku. Di Manakan Ku Cari Ganti, Ku cari ganti. Jeritan Batinku, Oh jeritan batinku. dengan ending dia cocok mata pakai garfu tu kan, bagi aku memang ekstrim lah. And memang deserve lah top 5. Nombor 4, Alibaba Bujang Lapuk. Orang kaya kedekut, orang miskin pemalas, ketua penyamun naik basikal. Siapa yang tak tahu cerita Alibaba Bujang Lapuk? Filem ni adalah sebuah adaptasi daripada hikayat 1001 Malam. 1001 malam. Yang mengisahkan Alibaba yang miskin terjumpa dengan harta karun dalam gua yang dihuni oleh 40 orang penyamun. Ada banyak mesej dalam cerita ni, sama ada tersurat ataupun tersirat. Contoh macam isu riba. Kau boleh pinjam 1 gantang, kasih balik dengan 2 gantang. Orang kaya lari dari cukai, candu dengan ganja, pemakaian penyamun masa pergi joli, berhati-hati sewaktu memangkah. Filem ni dikuatkan lagi dengan watak Marjina oleh Sarimah, Sajen oleh Ibrahim Pendek. Mari kita lihat siapa yang kena. Dan Saudagar Hamba oleh M. Zain. Hello, ya Maulana. Nombor 3, Tiga Abdul. Ayanda marah tak? Ayanda marah tak? Ayanda marah ya? Ayanda marah lagi tak? Tidak. Itulah trademark filem ni yang membuatkan orang ingat filem ni sampai hari ni. Dengan S. Samsudin sebagai narrator, cerita ni mula dengan Ismet Ulam Raja. Dia ada 3 orang anak tau. Abdul Wahab, lakonan Al-Haji Mahdi. Anak saudagar burung, bukan saudagar tai. Abdul Wahib, lakonan S. Kadarisman. Tidur tak basah. Dan Abdul Wahab, lakonan P. Ramlee sendiri. Lepas tu, tiga-tiga beradik ni dia berjumpa dengan saudagar penipu Sadik Syegaraga, lakonan daripada Ahmad Nisfu. Babak dalam filem ni kan disusun cantik gila, and setiap watak penting dalam cerita ni jelas karakter dia macam mana tau. Filem ni dia mengetengahkan hubungan kekeluargaan, sama ada yang sedia ada ataupun yang bakal. Sambil tu dia sentuh juga isu tamak, demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. And cara menguruskan duit. Paling penting, ada shuffle 60-an. Twist bro. Hai mambang dan
Nombor 2, Pendekar Bujang Lapuk. Anak pakcik dibawa lari orang. Filem kedua siri Bujang Lapuk ni, dia mengembalikan trio ni untuk belajar silat daripada pendekar Wak Mustarjo. Lepas tu, dia orang lawan dengan Samseng Kampung. Apa yang P. Ramlee jelas nak tunjuk dalam filem ni adalah budaya Samseng dan Kroni dalam masyarakat and betapa pentingnya ilmu pengetahuan asas. Walaupun filem ni berat dengan sindiran-sindiran yang macam payah untuk majoriti penonton faham kan, tapi sebab filem komedi ni memang sangat menghiburkan, dijadikan filem ni antara karya terbaik Allahyarham. Huruf-huruf itu kita akan... So, apa filem yang mendapat tempat pertama dalam ranking ni? Nombor 1, Seniman Bujang Lapuk. Menyampah. Ini adalah filem terakhir daripada kuadrologi Bujang Lapuk. Filem ni mengisahkan trio Bujang Lapuk yang menganggur dan mencuba nasib untuk menjadi filem star. Syarat dengan budaya kehidupan berjiran and banyak juga mesej selingan macam hidup bermadu, iri hati dengan rezeki orang, kepentingan persatuan, kepercayaan kepada benda-benda tahyul. Tapi aku pilih filem ni sebagai tempat pertama bukan sebab sinematografi dia, sounding score dia, ataupun plot, ataupun apa-apa pun aspek teknikal lah yang jauh daripada filem-filem lain. Aku pilih filem ni sebab aku rasa dia ada banyak scene yang memang aku takkan lupa sampai aku mati lah. Contoh macam Pak Mat Tempe. Pak Mat Tempe berlanggan dengan motorkar. Scene Hang Jebat. Hei, Hang Jebat. Scene Lubang Hidung. Lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Tapi scene yang paling aku suka sekali adalah scene Rumah Kubur. Itu kubur tempat aku nak mampus, baloi. So, macam mana ranking aku buat ni? Entam saja. Mesti ada movie yang korang rasa patut ada dalam ni tapi tak ada kan. Aku tak boleh buat apa tu. Sebab movie dia banyak sangat yang best kata orang. Aku nak pilih 10, struggle nak mampus kata. Macam Anak Bapa, Labu-Labi, Siri Doremi, Sumpah Orang Minyak. Semua tu aku actually made top 15, top 20 macam tu lah. Tapi aku nak buang tu, aku rasa 10 ni yang terbaik. So korang boleh komen kat bawah apa top 10 korang. Sebab aku pun nak tahu juga. And jangan lupa untuk share video, subscribe and leave a like. Kalau tak, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. ciao.